Air merupakan nikmat utama Allah berikan kepada makhluknya untuk mencipta, memelihara, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dalam sains, air merupakan cecair yang tidak berasa dan tidak berwarna yang diwakili oleh simbol kimia H2O yang mempunyai 3 sebatian iaitu cecair, peperja dan gas. Namun, air mendatangkan bahaya dan bencana kepada ekosistem makhluk hidup seperti datangnya musibah. Selain itu, ia memberi kesan positif kepada tubuh badan seperti kulit sihat, melindungi dan meminimalkan risiko kekejangan otot dan sendi dan juga menjaga kestabilan seluruh badan. Air dalam Islam pula ialah mestilah daripada sudut pandangan syariah akan diambil kira merangkumi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Terdapat 4 jenis air iaitu mutlak, mustakmal, mutanajis dan musyamah. Air ini digunakan untuk bersuci atau membersihkan diri kerana ia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam beribadah seperti wuduk. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengkaji penciptaan air sebagai tanda kebesaran Allah. Objektif kajian yang kedua adalah untuk mengkaji hukum penggunaan air musyammas, dan objektif kajian yang ketiga adalah untuk mengkaji tujuan air terhadap manusia. Soalan yang pertama, apakah hubungan penciptaan air dengan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Persoalan yang kedua, apakah hukum penggunaan air musyammas? Persoalan yang ketiga, apakah tujuan air terhadap manusia? Hubungan antara penciptaan air dengan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi dalil kita dapat temui dari surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20 yang mafhumnya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudiannya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu secara khusus di dalam Al-Quran mengenai penciptaan air laut yang tidak dapat menyatu walaupun telah bertemu antara satu sama lain. Fenomena ini telah membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya, khususnya air. Seterusnya menggalakkan umat Islam berfikir mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahwa perkara ini adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya, khususnya air. Dari sudut sains pula, terdapat satu fenomena berkenaan kejadian dua lautan bertemu ini, yaitu kawasan di mana air laut Atlantik dan air laut Mediterranean yang bertemu di Selat Gibraltar. Untuk pengetahuan semua, apabila air laut Mediterranean bertemu laut Atlantik, airnya akan bergerak sejauh beratus kilometer ke dalam laut Atlantik dengan kedalaman sekitar 1000 meter di bawah air laut Atlantik. Ini bermakna air laut Mediterranean akan berada di bawah air laut Atlantik. Walaupun terdapat arus serta ombak yang kuat, kedua-duanya lautan ini tidak pernah sesekali bercampur antara satu sama lain. Oleh hal yang demikian, kita dapat rumuskan berdasarkan dalil dan fakta sains yang telah dinyatakan, jelaslah kepada kita bahwa penciptaan air juga telah menunjukkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui dalil yang telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Seterusnya ia disokong dengan fakta sains yang telah pun dinyatakan dan telah pun dibuktikan. Oleh itu, bagaimanakah lagi kita hendak menyangkal tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala daripada ciptaannya, yaitu ciptaan air. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Air musyammas ialah air yang berada pada wadah yang terbuat daripada logam selain emas, perak, besi atau tembaga yang terdedah kepada matahari yang terlalu panas seperti di Mesir. Menurut sains, sinar dan panas matahari yang memancar ke arah air dapat merubah kondisi air. Tambahan pula, konsentrasi air tersebut berubah kerana munculnya zat yang berasal dari karat logam. Sebahagian saintis ada mengatakan bahawa menggunakan air musyammas, iaitu air yang terdedah dengan matahari ini, boleh mendatangkan penyakit seperti al-barsh, iaitu vertigo, sejenis penyakit kulit. Tapi kesahihan punca penyakit ini masih belum dapat dikenal pasti. Menurut dalil, air musyammas, iaitu air yang terkena dengan terik matahari ini, ialah air yang tahur, iaitu air yang suci dan menyucikan. Namun, mengenai boleh atau makruh digunakan, para ulama berbeza pendapat.
Yang pertama, ulama Hambali, sebahagian ulama Malikiyah, Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, mazhab Zahiriyah, Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, dan fatwa dari Al-Lainah Ad-Daimah. Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia menyatakan bahawa air musyammas itu tahur, suci dan menyucikan, dan tidak makruh digunakan. Alasannya, dalil yang melarang penggunaan air musyammas adalah hadis yang bermasalah. Qaili dalam Ad-Du'afa mengatakan dan bermaksud, tidak ada hadis sahih yang mengatakan bermasalahnya menggunakan air musyammas. Kesimpulannya, walau bagaimanapun, ada sebahagian pendapat yang mengatakan bahawa penggunaan air musyammas untuk bersuci adalah makruh. Namun demikian, ada yang mengatakan bahawa penggunaan air musyammas adalah boleh untuk bersuci. Seharusnya kita hendaklah menggunakan air mutlak untuk bersuci kerana tiada lagi perselisihan pendapat antara alim ulama. Tetapi jika keadaan yang telah memaksa seperti ketiadaan air mutlak untuk bersuci dan waktu solat pun hampir habis, dan pada waktu yang sama hanya air musyammas yang masih ada untuk digunakan untuk bersuci, maka hendaklah menggunakannya untuk mengelakkan daripada terlepasnya waktu solat fardu. Tujuan air terhadap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhib 'ankum rijzasy syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, yakni teguh pendirian. Surah Al-Anfal ayat 11. Kelebihan air dalam Islam dari sudut sains: mengurangkan risiko terhadap beberapa penyakit. Para pengkaji saat ini meyakini bahawa cairan air dapat berperanan aktif dalam mengurangi risiko terhadap beberapa penyakit seperti batu karang, kanser saluran kencing dan kanser usus besar. Ringkasnya, benarlah bahawa air ini berperanan penting terhadap manusia, bukan sahaja menjadi sumber minuman yang baik, bahkan ianya dapat memberikan kesihatan yang baik terhadap manusia. Bagi penutup atau kesimpulan yang boleh diambil dalam perbincangan ini adalah: pertama, sains mengesahkan pernyataan Al-Quran tentang terciptanya lautan. Seperti yang telah dibincangkan, kisah pemisahan air laut daripada lautan Atlantik dan juga Mediterranean ini membuktikannya Al-Quran juga telah dilengkapi ilmu kelautan ataupun oceanografi sejak sekian lama. Ia telah wujud lebih lama dalam Al-Quran sebelum penjajahan dan kajian ke atas lautan yang dilakukan oleh manusia secara rasmi. Kedua adalah kesucian air menjamin keselesaan hidup. Air yang suci akan memberi manfaat yang baik ataupun sihat dalam kehidupan manusia. Air ini sememangnya sumber makanan, sumber yang akan dijadikan sebagai hasil makanan ataupun minuman dalam memberi kita hidrasi cukup kepada kesihatan manusia. Tambahan pula, ia juga membantu kita menjalankan ibadah dengan sempurna dalam keadaan suci murni. Secara amnya, tak kala air membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, air diperlukan sebagai kegunaan asasi dan manfaat bagi tujuan pelbagai aspek kehidupan. Tanpa air, kita mungkin tidak dapat menikmati dan meneruskan kehidupan ini dengan selesa, selamat dan juga sempurna.